Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabat tentang kisah daripada zaman Bani Israel, kisah seorang lelaki pemuda yang bernama Juraish. Juraish adalah lelaki ataupun pemuda daripada Bani Israel yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Juraish akan melakukan ibadah seperti solat, zikir, membaca Al-Quran di mihrabnya. Bermakna Juraish melakukan ibadah di tempat khusus yang telah ditetapkan oleh Juraish. Setiap daripada kita haruslah mengikut sunnatullah ini, iaitu di setiap rumah perlu sekurang-kurangnya tempat ataupun kawasan khusus yang kita lakukan ibadah seperti solat, membaca Quran, mengaji, berzikir, dan tempat itu haruslah dikhususkan. Dekat situ jangan bagi anak baring ataupun dekat situ jangan bagi anak bermain kerana dia akan memakai pampers, nanti takut najis terkena kat situ. Muliakan tempat itu sebagai tempat ibadah khusus, sebab dekat situ nanti akan selalu kerap malaikat akan turun kerana berkatnya tempat itu. InsyaAllah tempat itu akan menjadi tempat yang Allah redai dan rumah kita menjadi tempat yang Allah redai. Berbalik kepada kisah Juraish, Juraish adalah seorang daripada kaum Bani Israel yang merupakan ahli ibadah. Juraish ni dia suka solat dan beribadah di tempat mihrab dia. Satu hari ibu Juraish datang melawat Juraish. Ketika tu ibu Juraish memanggil, Juraish, Juraish, macam kita, mak ayah kita panggil kita, Ali, Aman, balik, Ali, Man, mak datang ni. Begitulah Juraish. Mak Juraish datang ke rumah Juraish, memanggil anak dia. Dia panggil anak dia. Juraish ketika itu tengah solat. Solat yang telah dinyatakan pada ketika itu adalah Juraish sedang melakukan solat sunat. Ketika tu Juraish terdetik di dalam hati dia, Ya Rab, solati wa ummi. Dia kata, Ya Allah, solatku ataupun ibuku. Dia masih terus meneruskan solat dia. Dia tak berhenti. Kemudian ibu Juraish datang lagi kali kedua. Kali kedua dia memanggil lagi, Juraish. Juraish masih lagi dalam keadaan solat ketika itu. Lalu ibunya datang balik semula. Pada hari ketiga memanggil lagi, Juraish. Betapa khusyuk dan tekunnya Juraish beribadah. Setiap kali ibu dia datang ke rumahnya memanggil Juraish, Juraish ketika itu perbuatannya sedang melakukan solat kepada Allah. Betapa Juraish sangat suka dan terlalu tenggelam dengan kemanisan solat. Ketika tu terdetik dekat hati ibu Juraish yang dia terasa terkilan dengan Juraish. Lalu ibu kepada Juraish menyatakan berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan matikan Juraish selagi dia tidak melihat perempuan-perempuan jalang. Maknanya ibu dia tengok situasi tu Juraish yang sedang kuat beribadah. Dia kata, Ya Allah, jangan matikan Juraish sampailah dia diuji dengan seorang ataupun dengan seorang perempuan daripada kalangan-kalangan perempuan yang jalang. Kemudian di tempat Juraish ni ketika tu berkumpul pemuda-pemuda yang sesama mereka bersembang. Dia kata, hari ni kita rasa kita nak uji Juraish. Dia kata, kemudian lalu seorang perempuan, yang perempuan tu sangatlah cantik, terkenal dia di kalangan orang yang menggoda dan juga terkenal dengan kecantikan dia. Dicabar perempuan ni, orang-orang penduduk kat situ, pemuda-pemuda situ cabar dia. Dia kata, kalau engkau betul-betul cantik, betul-betul hebat, betul-betul menggoda, kau pergi jumpa Juraish, kau pergi goda Juraish. Aku nak tengok kau boleh ke tidak, mampu tak kau menggoda Juraish. Kalau betul, aku akan bagikan hadiah. Pemuda-pemuda ni kata, aku akan
tawarkan hadiah kepada engkau wahai perempuan. Kemudian dia kata, baik, aku akan goda. Dia pun pergi ke tempat ibadah Juraish. Sampai di tempat ibadah Juraish ni, dia pergi dan dia pergi dalam keadaan yang betul-betul niat dia hanya untuk menggoda. Dengan persediaan dia, dengan pakaian cantik yang dia pakai, dengan wangi-wangian dia, dengan perkataan lembut, dia cuba menggoda Juraish. Juraish sedikit pun tidak memandang ke arah perempuan itu dan tidak berkata apa-apa pun. Dia tolak mentah-mentah perempuan tu. Begitulah ketakwaan yang ada pada Juraish. Disebabkan tenggelamnya dia dengan ibadah dia, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan iman yang kuat kepada Juraish. Lalu perempuan tu pun pergi beredar dalam keadaan kecewa. Dalam keadaan kecewa itu, sementara dia nak beredar tu, dia terserempak dengan penggembala kambing. Dia pun melakukan zina dengan pengembala kambing ni. Sampailah satu ketika si perempuan jalang ni, dia pun mengandung kemudian dia melahirkan anak. Dia melahirkan anak dan dia memberitahu kepada penduduk sekitar tu, inilah bayi Juraish. Inilah bayi Juraish, hasil godaan aku yang pada hari itu, dan inilah hasilnya, inilah bayi kepada bayi Juraish. Orang kampung yang ada sekitar tu tanpa mengambil kira, terus datang ke tempat ibadah Juraish, lalu meruntuhkan kawasan ibadah, rumah ibadah Juraish itu. Macam itulah kita dekat dunia ni. Kita tengok orang dihukum, belum lagi dibicarakan fitnah sahaja yang dilemparkan ataupun perkara itu baru dalam siasatan polis, tapi kita sewenang-wenangnya menghukum, update status, update dekat Facebook, share, komen, mengatakan, oh, fulan bin fulan memang adalah perogol. Fulan dan fulan ni memang melakukan zina. Fulan bin fulan ini memang penunggang agama. Sedangkan tak ada bukti yang kukuh, hanya cakap-cakap kosong. Kita tak berada pun di tempat tu, tapi kita nak komen juga. Kita tak duduk pun, tak tahu pun kisah sebenar. Kita bukan ni orang kenalan, duduk di jauh, tak tahu apa-apa, tapi kita nak komen seolah-olah kita tahu. Begitulah sifat orang yang sebegini akan ada daripada zaman dahulu sampailah zaman sekarang. Begitulah apa yang terjadi kepada Juraish. Juraish belum apa-apa, tak dibuktikan lagi. Orang dah tahu tuduhan zina dan anak tu adalah anak Juraish. Mereka telah menghancurkan tempat ibadah Juraish. Juraish datang dengan keadaan terpinga-pinga. Kenapa kamu merobohkan tempat ibadah aku? Dia kata, sesungguhnya Juraish, engkau adalah penunggang agama. Kononnya engkau berselindung dengan ibadah engkau, sedangkan engkau telah berzina dan telah melahirkan anak luar nikah. Ini anak engkau. Kemudian Juraish pun berkata, mana bayi itu? Orang pun bawa Juraish pergi bertemu dengan perempuan dan bayi itu. Dia kata, inilah bayi Juraish, ni anak engkau. Dia kata macam tu dekat Juraish. Juraish memohon seketika masa untuk, kata, aku memohon untuk lakukan solat 2 rakaat. Begitulah kita, sekiranya apa sahaja yang diuji oleh Allah, mengadulah terus kepada Allah. Jadikan Allah adalah yang pertama kita mengadu masalah. Solat, kalau tak cukup 2 rakaat, tambah lagi 4, tambah lagi 6, sampailah Allah menunjukkan jalan kepada kita. Lalu Juraish pun melakukan solat 2 rakaat. Kemudian dia kata, mana bayi itu? Dia kata, aina ghulam. Dia kata, dia datang, bayi itu datang kat dia. Dia pun ambil jari dia, lalu cucuk dekat perut bayi itu. Macam tekan, dia ambil jari dia, kelingking, dia tekan dekat bayi itu. Dia tanya dekat bayi itu, siapa bapa kamu? Dengan izin Allah, bayi itu berkata, dia kata, bapaku fulan bin fulan, pengembala kambing. Lalu Allah membersihkan fitnah kepada Juraish dengan perkataan bayi yang mengatakan fulan bin fulan adalah pengembala kambing. Dialah bapaku. Itulah betapa Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan
fitnah serta merta kepada Juraij, bersihlah nama Juraij. Pengajaran yang perlu kita ambil dekat sini, yang pertamanya, sentiasa mengutamakan perkara yang wajib daripada yang sunat. Seperti apa yang Juraij lakukan, dia solat, tapi solat dia adalah solat sunat. Ibu dia memanggil dia, sedangkan berkhidmat untuk ibu adalah perkara yang wajib. Dia boleh memberhentikan solat dia dan pergi menuju ke ibu dia dan berkhidmat kepada ibu dia. Itu adalah pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua adalah, yang pertama sekali, bila kita menjadi seorang ibu ataupun bapa, jaga perkataan kita. Setiap tutur kata kita, apa yang kita katakan kepada anak kita, akan Allah makbulkan. Kerana ibu atau bapa, perkataan dia ini sangatlah tajam sejak Allah menciptakan manusia lagi. Betapa ibu dia mengatakan, "Ya Allah, jangan matikan Juraij selagi Juraij tak diuji dengan perempuan jalang." Allah makbulkan terus. Mungkin pada ketika itu ibu Juraij hanya terasa sahaja, tapi Allah makbulkan. Kita begitulah. Kalau marah dekat anak, jangan kata, macam beruk. InsyaAllah Allah akan jadikan anak itu beruk. Tak pun jadi perangai seperti beruk. Perkataan ibu kita kena jaga. Dengan anak, jangan cakap benda yang merapu-rapu ataupun yang negatif. Contoh kata anak ni, macam beruklah perangai, melompat-lompat. Tak boleh cakap macam tu. Jaga perkataan, doakan yang baik-baik. Sebab doa ibu dan bapa sangatlah tajam di sisi Allah SWT. Dan pengajaran yang ketiga adalah, jangan bertindak melulu. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang ataupun sesuatu perkara yang kita tidak tahu. Seperti mana yang terjadi kepada Juraij. Orang-orang yang berada di sekitar Juraij telah merobohkan tanpa usul periksa, tanpa mengetahui apa kebenaran dia. Begitulah kita. Jangan sewenang-wenangnya kita komen sesuka hati. Tahanlah, itu pun adalah ujian daripada kita, untuk tahan diri kita daripada bertindak secara melulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita dan menghimpunkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk, yang hina, yang lemah, yang fakir, yang jahat, yang dosa adalah daripada saya sendiri. Moga yang baik kita sampaikan supaya mendapat memberi manfaat dan menjadi pahala jariah bagi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.